Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala itu ialah berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia berbuat tiap-tiap mungkin. Baik. Alhamdulillah, kita dapat sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid, karangan bagi al-alimil allamati asy-syaikh Zainil Abidin ibni Muhammadil Fattani al-Makki summa al-Filfilani rahimahullahu ta'ala. Pada muka surat, kalau kitab Jawinya muka surat 4 lah. Kitab Jawi muka surat 4, kitab Rumi tu saya tidak tahu muka surat berapa. Mungkin Puan Zainura yang menonton dan suami Tuan Haji Khairuddin boleh komen di ruangan komen di live Facebook ni, kitab Ruminya pada muka surat yang keberapa-berapa, kitab Jawinya pada muka surat yang keempat. Kita mula nak masuk membicarakan tentang akidah jaiz, dia panggil akidah yang harus. Tu al-jaizu fi haqqi ta'ala. Perkara yang harus pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita telah selesai dah membicarakan perkara yang wajib diiktikad dengan wujub, perkara yang mustahil diiktikad dengan istihalah. Berapa tu? 20 yang wajib,
20 yang mustahil. Jadi 40 aqaid dah yang telah berlalu. Yang telah berlalunya 40 aqaid. Kemudiannya kita nak masuk ni menyatakan aqaid yang seterusnya, iaitu akidah jaiz. Jadi 20 yang wajib diiktiqad dengan wujub, 20 yang mustahil diiktiqad dengan istihalah, kemudiannya satu yang harus. Jaiz ni artinya harus lah. Tu jadi ada 41 aqaid. Fahadhihi ihda wa arba'una aqidatan tata'allaku bi maulana jalla wa azza. 41 ni ialah pegangan di dalam hati kita, berhubung kait dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mana 41? Isyruna wajibatun, 20 yang wajib, yakni 20 yang wajib kita i'tiqad dengan wujub. Wa isyruna mustahilatun, dan 20 yang mustahil, benda tentu tidak, sifat tentu tidak, yang kita pegang dengan istihalah, tentu tidak sifat ni ada di zat Allah Ta'ala. Kemudian wa wahidatun jaizatun. Satu ni ialah orang panggil akidah yang jaiz. Maka bila selesai dah nanti, orang panggil sempurnalah kisim yang pertama. Wa qad tammal qismul awwalu min hadzal fanni wa huwa al ilahiyatu. Dan sempurnalah bahagian pertama daripada mata pelajaran ilmu tauhid ini, iaitu bahagian yang pertamanya, kisim yang pertama, qismul awal, iaitu al ilahiyat atau uluhiyat. Rububiyat. Artinya kita belajar ni tentang sifat-sifat ketuhanan. Tu. Baik. Kita tengok di kitab, dia katanya musannif rahimahullahu taala, ada pun yang harus. Cuba perhati betul-betul, dia tak kata ada pun sifat yang harus. Tu kerana dia nak keluar daripada dua pendapat ulama lah. Kenapa? Kerana ada ulama dia tidak kata sifat yang harus ni. Kerana sifat-sifat ni maqama bil mausuf, benda ada di mausuf, berdiri ada di mausuf. Maqama bil mausufi atau maqama bizati, maqama bil ghairi. Boleh belaka. Benda ada di zat, benda hak berdiri di zat, benda hak sungguh di zat, benda hak menopel pada mausuf. Ia berlaku. Jadi setengah-setengah ulama ia tak kata sifat yang harus. Dia akan terjemah al-jaiz ni dengan perkara yang harus. Tu wal jaizu fi haqqihi ta'ala, dan bermula perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. Gitu. Kenapa? Kerana takut dibimbangi, kita duk faham kata sifat Tuhan ni ada juga yang harus. Padahal sifat Tuhan semua wajib lah ke? Mana semua wajib lah ke? Kita kata wujubul wajib, wajib. Istihalatul mustahil itu wajib. Jawazul jaiz itu wajib. Faham tak? Tu. Wujubul wajib tu wajib. Mana? Mesti ada Allah. Wajib tak? Wajib. Istihalatul mustahil. Mana? Tentu tidak tiada Allah. Wajib tak? Wajib. Jawazul jaiz. Wajib tak? Wajib tu jawazul jaiz. Mana? Harus. Tu. Berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia berbuat tiap-tiap mungkin. Jadi sebab tu setengah-setengah ulamanya apabila diterjemahkan al-jaiz, perbahasan pada
aqaid atau akidah jaiz, maka ulama kita tidak kata sifat yang haruh, tapi perkara yang haruh. Tu kenapa takut memberi waham, kata oh ada juga hak haruh di Allah Ta'ala ni, ada juga sifat yang haruh. Padahal semua sifat Allah Ta'ala wajib lah ke? Wujubul wajib pun wajib, istihalatul mustahil pun wajib, jawazul jaiz pun wajib. Maka kerana itulah setengah-setengah ulama'nya tidak menterjemahkan orang panggil wal jaizu fi haqqihi ta'ala dengan bermula sifat yang haruh bagi Allah Ta'ala, tapi dia terjemah dengan dan bermula perkara yang harus. Satu perkara, benda hak haruh. Gapo benda hak haruh bagi Tuhan? Dia tak kena sifat di zat Allah Ta'ala lah. Gitu. Tapi ada juga setengah-setengah ulama kita dia terjemah dengan sifat juga. Tu wal jaizu fi haqqihi ta'ala, dan bermula sifat yang haruh pada zat Allah Ta'ala. Tu boleh tu terjemah dengan sifat tu. Ni orang panggil ala sabilit tasamuh, atas jalan bermudah-mudah iaitu. Kenapa? Kerana ulama yang mengatakan boleh kita terjemah al-jaizu fi haqqihi ta'ala tu dengan sifat yang haruh pada hak Allah Ta'ala, mereka memahami makna sifat tu tidak semestinya ada di zat. Ma qama bil mausuf au ma qama bizati au ma qama bil ghairi, ini tidak semestinya ada di mausuf, di zat tak semestinya ada. Lepas tu ulama-ulama yang boleh menterjemahkan al-jaizu dengan makna sifat yang haruh, memberi pengertian definisi sifat tu ialah benda hak kita reti di zat. Tu kita faham sesuatu tu pada zat, walau sesuatu tu tidak ada, tak sungguh, tak ada sekali di zat, maka dikatakan sifat juga. Maka kerana tu ada juga ulama yang menterjemahkan wal jaizu fi haqqihi ta'ala dan bermula sifat yang haruh pada hak Allah Ta'ala. Tapi sifat dengan makna apa tu? Benda hak kita reti di zat Allah Ta'ala. Bukan sifat tu ada menopel di zat Allah Ta'ala, ada pada diri zat Allah Ta'ala, bukan. Kena faham betul-betul. Kerana asal perbahasan sifat haruh ni ataupun jaiz perkara yang haruh ni sebenarnya masuk dalam daerah perbahasan sifat kudrat, sifat kudrat dan iradat. Sebab apa? Sebab tengoklah, berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia berbuat tiap-tiap mungkin. Kalau gitu berbuat tiap-tiap mungkin, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, perbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia tiap-tiap mungkin. Ni orang panggil apa? Orang panggil masuk dalam jumlah ta'alluq sifat kudrah. Kudrah lah ijad, kudrah lah orang panggil sifat yang ta'alluqnya, tugasannya ialah menjadi, mengada atau meniadakan perkara yang telah dijadikan. Tu bukan meniadakan benda hak tiada, bukan. Kena faham betul-betul tu. Sebab ada saya duduk dengar tu satu orang hamba Allah, banyak dah, Ustaz Azhar Ramli pun ada duduk peringatkan dalam Facebook, saya sendiri pun banyak dah peringatkan dalam Facebook, kerana banyak yang dia mengajar tu mengarut-mengarut lah. Rupa-rupa bila cek siasatnya dia tak belajar di pondok mana-mana pun, cuma suka tegar nak jadi ustaz juga. Allah, akhir zaman ni macam-macam lah. Ngaji tak ambuh tapi nak jadi tok guru juga, nak jadi ustaz juga. Jadi saya dengar dalam satu video yang dihantar oleh satu sahabat hamba tu, dia kata Tuhan ni bersifat kudrat. Kudrat ni tugas dianya mengada meniada. Bagaimana mengada meniada? Dia kata, cuba tuan-tuan tengok dalam masjid ni ada berapa tiang? 4 tiang. Baik. 1, 2, 3, 4 tiang ni siapa yang menjadi? Allah yang menjadi. Allah yang mengadakan daripada tidak ada kepada ada. Betul dah tu. Itu tak salah dah. Mana tiang yang kelima, dia tanya.
Senyap semua jemaahnya dalam masjid tu. Dia pun jawab, ni tak kenal ni. Tiang kelima tu Allah meniadakan. Tak betul tu. Meniada guana moga tak mengada. Meniada ni dengan makna hak ada tu ditiadakan. Cuba buka lah kitab-kitab Arab semua sebut gitu. Tu i'dam tu meniada tu hak Tuhan mengada dah, Tuhan meniada mana? Tuhan hentikan keadaan dia, kewujudan dia tu, maka tiada. Tu Tuhan meniada. Itu mana meniada? Mengada daripada tidak ada kepada ada, meniada daripada ada kepada tiada. Itu. Tu ijad min adamin ila wujudin. Tu ijad, mengada tu daripada tidak ada betul-betul kepada ada. Lepas tu i'dam min wujudin ila adamin, daripada ada kepada tiada, bukan daripada tiada kepada tiada. Kalau i'dam min adamin ila adamin, artinya perbuatan Allah Ta'ala tu tahsilul hasil. Apa tahsilul hasil? Membuat perkara yang sia-sia. Benda tak ada dah ditiadakan pula. Itu bukan kerja Allah Ta'ala, tu kerja sia-sia begitu. Jadi sebab tu janganlah orang panggil kita tu membuat reka-rekaan di dalam agama. Mengajarlah dengan benar. Baik. Pentingkah kita membahaskan tentang wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, dan bermula perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala itu ialah memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuat akan tiap-tiap mungkin. Sebelum daripada tu, gapo mungkin ni? Mungkin ni ialah al-mumkinu huwa alladhi yajuzu alaihi al-wujudu wal-adamu. Al-mumkinu, bermula mungkin itu, huwa alladhi, ialah sesuatu yang yajuzu alaihi, yang haruslah di atasnya, di atas sesuatu tadi tu, al-wujudu wal-adamu, harus oleh ada dan tiada. Yani harus ada dan tiada dengan mana? Terima sungguh, terima tidak. Wujud dan adam tu pun kena orang panggil ditafsilkan lagi dengan makna subutuhu wa intifa'uhu, wujuduhu wa adamuhu, subutuhu wa intifa'uhu, adanya dan tiadanya tu artinya sungguhnya dan tidaknya. Kena tafsir gitu lagi lah. Walau syarron, sekalipun perkara tersebut tu perkara yang buruk. Tu mana perkara yang buruk? Kal kufri, seperti kekufuran, wal ma'asi, kemaksiatan. Tu orang panggil perkara buruk tu. Maka semua tu harus bagi Allah Ta'ala harus bagi Allah Ta'ala. Jangan kata mustahil, tidak. Ini kerana apa penting ni? Kerana nak menolakkan pendapat Mu'tazilah. Akidah harus ni dibawa kerana nak menolakkan banyaklah pandangan-pandangan yang sesat, yang terkeluar daripada jalanan ahli sunnati wal jamaah. Setengah daripadanya, banyak sebenarnya, tapi setengah daripadanya ialah fahaman Mu'tazilah. Mana fahaman Mu'tazilah di dalam pegangan mereka terhadap Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin dan meninggalkan perbuat mungkin. Allah Ta'ala ni perbuat makhluk dan meninggalkan perbuat makhluk ni. Apakah pegangan Mu'tazilah? Antara pegangan Mu'tazilah ialah wajib atas Allah Ta'ala tu memperbuat yang baik atau yang terlebih baik kepada hambanya. Itu pendapat Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah mustahil Allah Ta'ala berbuat buruk kepada hamba. Kalau dia buat perkara yang buruk, ini kata Mu'tazilah ni, bukan kata kita ahli sunnah wal jamaah. Kita nak tahu dulu, kita nak royak dulu cerita Mu'tazilah ni lagu mana. Dia kata kalau Tuhan buat perkara yang buruk,
Contoh mana? Tuhan buat orang panggil sesuatu, Tuhan yang buat perkara maksiat. Contoh mana? Hamba tu berzina, hamba tu kufur, hamba tu minum arak, hamba tu judi. Ikutlah. Maka kata Mu'tazilah, padahal perkara-perkara tersebut Allah Ta'ala tegah, Allah Ta'ala larang. Tiba-tiba kalau dia yang buat, lalu dia yang sumbat, hamba tu masuk dalam neraka. Tu dah hamba tu berzina, dia hak buat zina tu, dia tegah jangan hampir zina. Lepas tu hamba tu pergi berzina, siapa buat? Tuhan hak buat. Akhirat esok bohlah neraka. Zalim Tuhan. Siapa kata? Mu'tazilah kata. Maka zalim atas Allah Ta'ala tu mustahil. Maka mustahil jugalah Tuhan ni buat perkara-perkara yang keji-keji tadi, syarran, perkara yang jahat-jahat tadi. Kita ahli sunnah wal jamaah, ulama kita jawab, betul sungguh mustahil atas Allah Ta'ala zalim. Allah Ta'ala tidak sekali-kali zalim. Lepas tu, adakah orang panggil hak Tuhan larang tadi, lepas tu Tuhan pergi buat pula atas hamba, Tuhan menentu di atas hamba perkara yang Tuhan larang, Tuhan murka tadi tu, sesuatu yang zalim? Tidak. Kenapa bukan zalim? Kerana semua ni ialah hak Allah. Semua makhluk ni hak Allah. Zalim ni ialah kita pergi kucah, kita pergi kacau hak orang lain, tu zalim. Tu tu wad'u syai' fi ghairi mahallih, atau wad'u syai' fi ghairi martabatihi. Itu dia panggil zalim. Letak sesuatu tak kena tepat. Tu pergi kucah orang lain, tu zalim. Lagu mana contoh? Kereta orang kita pergi cak, zalim. Ada pun kereta kita sendiri, kita nak cat warna pelangi ke, warna pink ke, warna gapo, kau ikut kita, muka kereta kita. Tu sini. Jadi makhluk Tuhan ni hak Tuhan. Senang jawabnya, tak termasuk dalam definisi zalim, tak termasuk. Tu. Lepas tu, adakah Tuhan menentu dan memperbuatkan hamba tu berlaku kufur maksiat tu? Tuhan suruh? Tuhan tak suruh. Satu, Tuhan tak suruh, Tuhan tak reda. Tu sebab itulah kita orang ahli sunnah wal jamaah membezakan di antara suruh, amar. Amar ni suruh, suruh ni orang panggil amar, perintah, dengan iradah, menentu. Tuhan kehendak, Tuhan menentu. Jadi tak lazim berlazimah, tidak semestinya gapo hak Tuhan suruh itu hak Tuhan tentu, Tuhan kehendak. Tak semesti. Tuhan suruh Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal masuk Islam, beriman, suruh. Tapi Tuhan kehendak tak? Tuhan tentu tak? Tak tentu, tak kehendak. Tengok. Tak lazim tu. Kerana amar itu satu daripada bahagian-bahagian kalam. Amar tu perintah tu termasuk daripada bahagian-bahagian kalam. Ada kalamul amri, kalamun nahi, kalamul khabari, kalamul istikhbari, kalamul wa'd wal wa'idi. Itu. Adapun iradat tu sifat di zat Allah Ta'ala. Itu. Maka tidak berlazim-laziman. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan tiap-tiap apa hak Tuhan suruh, itulah hak Tuhan kehendak. Tiap-tiap apa hak Tuhan suruh, itulah Tuhan kehendak. Jadi kalau benda hak Tuhan tak suruh, maka Tuhan tak kehendak. Mana? Kufur Fir'aun, kufur Abu Lahab, Abu Jahal, berbuat maksiat orang-orang yang asi, orang-orang hak kaki maksiat, itu Tuhan tak suruh, maka Tuhan pun tak kehendak. Itu kata Mu'tazilah. Nampak macam jurus dah tu, nak lari daripada mulut buaya, tiba-tibanya masuk mulut harimau. Apa? Tu bila kita pegang macam i'tiqad Mu'tazilah tu, berartinya ada kudrat selain daripada Allah Ta'ala yang mampu memberi bekah lebih daripada Allah Ta'ala.
Kerana selama-lamanya kalau kita tengok dengan mata kepala ni, kebaikan dengan kejahatan di dunia ni hak berlaku sekarang, banyak kejahatan daripada kebaikan. Nah, tak usah kata kejahatan hak berat-berat lah, hak ramai-ramai semaya jemaah. Khusyuk berapa orang? Ikhlas berapa orang? Nah, tu bermakna lemah lah Tuhan ni. Kenapa? Luluh kederat hak jahat lagi. Dah, hak jahat tu bukan hak Allah Taala, kederat hamba masing-masing. Teruk tu. Maka salah pegangan seperti tu. Nah, semua baik atau buruk, tadi kita sebut dah apa makna mungkin. Nah, allazi yajuzu alaihi alwujud wal adabu walau kana syarran. Nah, perkara yang haruslah di atasnya oleh sungguh dan tidak, sekalipun benda tu jahat. Mana? Kal kufri wal ma'asi. Seperti kufur dan maksiat. Maka kita pegang dalam hati kita harus pada Allah Ta'ala. Harus apa? Harus pada Allah Ta'ala nak memperbuatkan hambanya yang baik-baik, atau nak memperbuatkan hambanya yang jahat-jahat, atau meninggalkan perbuat hambanya yang baik-baik atau yang jahat-jahat. Tidak ada tekanan atas Allah Ta'ala. Tu tidak ada tekanan atas Allah Ta'ala. Nah, tu patu ayat Al-Quran kata, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang mengena ke atas engkau itu yang daripada kebaikan, katakanlah ia daripada Allah. Dan apa-apa yang mengena ke atas kamu daripada keburukan, kejahatan, maka famin nafsik, maka katakanlah benda tu daripada diri kamu sendiri. Ayat ni lah yang dihujah oleh Mu'tazilah. Tu sedangkan ayat ini Allah Ta'ala bukan mengajarkan tentang akidah. Ayat ini Allah Ta'ala mengajarkan tentang adab ma'allah, khisalul mahmudah. Perilaku yang terpuji. Adab yang terpuji serta Allah. Mana? Tidak menyandarkan yang buruk kepada Allah tu adab. Hikmatnya apa? Hikmatnya supaya apabila kita berbuat kebajikan, tidak riak, tidak ujub. Sebab kita kata dah, apa yang baik datang daripada Allah, bukan daripada diri aku. Kita menghapuskan riak, ujub, sum'ah dan sifat ananiyah. Itu. Sebab tu ayat tu tasawuf tu sebenarnya. Ayat tasawuf, ayat ajar adab, akhlak. Patut kata yang buruk datang daripada kelemahan diri sendiri, itu supaya kita tu berbangkit untuk bertaubat, memohon kemaafan, memohon keampunan daripada Allah Ta'ala dan kepada manusia yang kita berbuat kesalahan. Itu. Jadi kalau kita kata semua daripada Allah Ta'ala berlaku, kita pun jadi jabariyah lah, sebab kita tak ada ikhtiar usaha. Jadi kita buat maksiat pun tak apa, Allah Ta'ala berlaku buat ni. Habis. Kalau kita kata kita ni qadariyah, mana kita berlaku hak buat. Kerana kita ada kederat kita sendiri, kederat kita lah yang baru Allah Ta'ala menjadikan pada diri kita mampu memberi bekah, memberi kesan. Habislah kita saya menyombonglah kita jadinya. Maka kerana itulah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan tu yang pertengahan. Mana? Di antara Jabariyah dan Qadariyah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Mana? Hatinya kita pegang apa? Kullum min indillah. Katakanlah, hei Nabi Muhammad. Ini ayat akidah ni. Katakanlah hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun min indillah. Apa kullun? Bermula tiap-tiap ay minal khairi wa syarri. Itu tiap-tiap yang baik dan yang buruk itu min indillah, daripada pihak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menentu, Allah Ta'ala lah yang mengada, Allah Ta'ala lah yang menjadi. Itu hanya kederat dia saja yang memberi kesan. Tidak ada kederat selain daripada kederat Allah yang mampu memberi bekah di dalam kerajaan Allah. Itu ingat baik-baik. Jadi kerana itu pentingnya kita tahu akidah yang harus wal jaizu fi haqqihi ta'ala. Fi'lu
kulli mumkinin, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Menjadikan tiap-tiap mungkin. Apa? Tiap-tiap mungkin, tiap-tiap hak baik yang buruk, atau meninggalkan akan menjadikan tiap-tiap yang baik yang buruk harus bagi Allah Ta'ala. Bila akidah Mu'tazilah tu begitu, timbullah pula satunya dia panggil wajib atas Allah Ta'ala ni berbuat solah. Solah ni baik. Solah ni baik. Apa baik? Yang ni perkara yang bertentangan dengan jahat dipanggil solah. Baik. Benda hak bermukabalah, berbetulan dengan jahat, berbetulan ni pahal lagu lain pula. Kebetulan pula, okey, berlawanan. Itu tiap-tiap benda hak berlawan dengan jahat tu baik. Itu dipanggil solah. Dan wajib juga kata Mu'tazilah Allah Ta'ala tu berbuat aslah. Aslah tu terlebih baik, lebih cemerlang, lebih bagus. Apa aslah? Tiap-tiap benda hak berbetulan dengan baik, itulah orang panggil terlebih baik. Jadi tiap-tiap benda hak berbetulan ataupun hak bertentangan dengan jahat, itu baik. Tiap-tiap benda hak bertentangan, berbetulan dengan baik, itu terlebih baik. Maka bagi Mu'tazilah, wajib atas Allah Ta'ala tu berbuat solah dan aslah. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah kata, wa man yakul fi'lus solahi wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Itu disebut dalam kitab Matan Kharidatul Bahiyah. Wa man yakul fi'lus solahi wajaba, barang siapa yang berkata, yakni serta i'tiqad lah, kata saja tak apa, kata saya duk kata ni, pegang tak i'tiqad tak pegang, tak i'tiqad tak apa. Wa man yakul, barang siapa yang berkata, ini barang siapa yang kata dia serta i'tiqad dalam hati dia pegang lagu tu juga. Dia pegang lagu mana? Fi'lus solahi wajah, fi'lus solahi wajaba. Dia kata wajib Tuhan buat perbuatan yang baik pada hamba dia. Orang ni alal ilahi qad asa al adaba. Sesungguhnya benar-benarlah dia ni orang yang jahat adab kepada Allah Ta'ala. Itu ingat baik-baik, jahat adab dengan Allah Ta'ala tu. Tu. Maka kita ahli sunnah jamaah lah ke mana? Was-salahu wal aslahu lil khalqi la yajibu min zalika syai'un 'ala Allah Ta'ala. Tidak wajib Allah Ta'ala berbuat baik atau yang terlebih baik pada hamba. Kenapa? Kerana realiti kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Ada orang yang kebulu, ada orang yang tak cukup makan, ada. Itu orang panggil syar, berbetulan bagi solah. Ada orang dapat makan nasi ikan kering, dapat makan nasi biasa-biasa saja lauk dia, ada. Itu dia panggil solah. Ada orang dapat makan mewah tu panjang meja dia 1 kilometer untuk makan tengah hari saja, penuh lauk atas tu. Ada penuh raja-raja, ratu-ratu Inggeris mana tu. Tu orang panggil apa? Aslah. Makan tu baik dah, tapi dengan makanan yang mewah-mewah, yang sedap-sedap, berlazat-lazat, tu orang panggil aslah. Ada belaka tu. Orang miskin ada, orang biasa ada, orang kaya biasa ada, orang terlalu kaya ada. Siapa yang buat belaka tu? Allah belaka. Tu Allah belaka. Jadi buat baik dan terlebih baik pada hamba tu tidak wajib atas Allah Ta'ala sikit pun. Wala yastahilu, dan tidak juga mustahil. Tu. Habis. Jadi kalaulah orang panggil wajib atas Allah Ta'ala berbuat baik dan terlebih baik pada hamba, patut hak buruk-buruk tu siapa buat? Bukan Allah lah. Berat lah. Bermakna ada sesuatu
selain daripada Allah Ta'ala, yang mampu berkuasa di dalam kerajaan Allah Ta'ala, yang mampu memberi bekah di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, lemahlah Allah Ta'ala kalau gitu. Tu tengok dah. Jadi kalau wajib Allah Ta'ala buat baik, kalau gitu kena buat baik belaka. Tak ada orang miskin, tak ada orang buat maksiat, tak ada orang susah suruh tak payah hakat bendera putih lah, semua kaya macam YB belaka tu. Gaji puluh-puluh ribu tiap-tiap bulan, tak ada hak lah belah-belah ribu gitu ke? Dah. Sebab Tuhan sendiri kata, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Kalau Allah Ta'ala mengkayakan semua, mengkayakan semua tu artinya apa? Aslah tu. Kalau Allah Ta'ala buat kaya belaka, semua hamba dia hak datang ke bumi rezeki ni, la baghaw fil ard, hacilbolah bumi ni. Tu hacilbolah bumi ni. Tu siapa hok nak pergi takat ikan, siapa hok nak pergi menanam, siapa hok nak pergi bersawah, siapa hok nak jual di pasar borong ke apa pun, semua YB belaka, semua Datuk Seri belaka, semua Sultan Tuanku belaka. Dah. Maka Tuhan lah yang menetapkan rezeki orang tu begitu, rezeki orang ni begini, cemok ni banyak ni, sikit ni, kaya biasa, kaya sangat jutawan, miskin biasa, miskin sangat-sangat, apa kedana. Tuhan belaka lah tu. Maka jangan kita iktikad dengan wajib, solah dan aslah ni. Jahat adat kita atas Allah Ta'ala. Wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Barang siapa yang mengiktikadkan Tuhan buat baik tu wajib atas Allah Ta'ala, maka dia jahat adat dengan Allah Ta'ala. Jadi seolah-olahnya ada sesuatu yang menekan atas Allah Ta'ala. Wajib Tuhan buat gini, kalau tidak siap Tuhan. Berat lagu tu. Tu. Huraya yang lebih detailnya boleh tengok dalam Facebook pun ada, dalam page saya tu, dalam muzakarah kitab Faridatul Faraid. Dalam kitab Faridatul Faraid tu dia lebih detail lagi membahaskan tentang perbahasan solah dan aslah tadi, apa diiktikad oleh Mu'tazilah. Baik, habis itu. Jadi hak kita ahli sunnah wal jamaahnya wajib kita i'tikad harus. Tu wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Tu perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala ialah fi'lu kulli mumkinin, memperbuatkan tiap-tiap mungkin, atau tarkuhu, atau meninggalkan dia perbuat tiap-tiap mungkin. Dia nak buat boleh, dia tak boleh buat boleh, tak ada masalah gapo, tak ada sesuatu tekanan atas Allah Ta'ala, tak ada. Bukan macam Mu'tazilah, wajib Tuhan buat baik, jadi tekanan pula. Tuhan pun kalau ada tekanan lagu tu, Tuhan ni mesti tak ada tekanan, lepas serba-serbi, alistirnahu an kulli ma siwa, terkaya dengan lepas serba-serbi daripada selain daripada dia. Tiba-tiba wajib, wajib tak lepas lah. Tu sebut kata wajib tak lepas. Habis itu, kalau gitu kita sambung tengok lawannya. Masuk lawannya ni. Lawannya tu. Lawan bagi haruh tadi tu. Lawan bagi haruh Allah Ta'ala perbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuat tiap-tiap mungkin, ialah apa? Tiada haruh. Lawan dia tiada haruh. Bukan lawan dia wajib dan wajib ke, atau lawannya mustahil ke, tidak lagi. Kerana lawan dia tu banyak ni. Lawan dia tu banyak. Tu macam putih, lawannya tidak putih. Bukan putih lawan dia hitam lah. Lawan putih ni tidak putih. Mana? Hitam, merah, kelabu, biru, kuning, hijau. Ya belaka, tak putih belaka lah tu. Gitu. Sama ni. Lawannya lawan haruh ialah tiada haruh. Apa tiada haruh? Misal seperti tiada haruh ni lagu mana? Seperti wajib. Tu wajib Tuhan buat makhluk. Berat. Wajib Tuhan buat makhluk ni berat.
Tu wajib Tuhan buat makhluk atau mustahil ada tak? Wajib Tuhan buat makhluk pun tak, mustahil Tuhan buat makhluk pun tidak. Tu kenapa? Kalau Tuhan ni wajib buat makhluk, nah, tu lau wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istihala aqlan. Kalau wajib Tuhan buat makhluk secara akal, wajib mesti pada akal kita Tuhan buat makhluk, atau mustahil, mana Tuhan buat makhluk ni benda tentu tidak secara akal. Nah, lang qalabal mumkinu wajiban aw mustahilan. Maka orang panggil apa? Qalbul haqiqah dia panggil. Qalbul haqiqah mana bertukar hakikat. Lang qalabal mumkinu wajiban aw mustahilan. Nescaya bertukarlah benda mungkin tadi, ini makhluk tadi tu bertukar hakikatnya jadi wajib atau mustahil. Dah kata Tuhan wajib buat makhluk, contoh Tuhan wajib buat mungkin ni, maka mungkinnya dia wajib juga mana? Bila wajib tak ada surat beranak lah kita ni. Nah, dah wajib ni benda tentu ada, tentu sungguh. Tak terima nak kata tak ada, tak terima nak kata tidak. Sedangkan kita ni terima tak ada dulu. Belum tu hari lahir kita, belum apa surat beranak kita tu kita tak ada. Belum tarikh kelahiran kita tu kita tak ada. Bermakna tak betul kalau kata kita ni wajib. Wajib apa? Wajib ada. Dah kalau Tuhan ni wajib buat makhluk, bermakna makhluk ni wajib ada. Pas wajib ada tak makhluk? Tak. Makhluk ni harus ada, harus tiada. Dulunya tak ada, sekarang ni ada, lagi akan tak ada. Kemudian nanti akan ada. Itu orang panggil perkara yang huwallazi yajuzu alaihi al-adamu wal yajuzu alaihi al-wujud wal adamu. Yajuzu alaihi apa tadi tu? Subutuhu wa intifa'uhu. Itu mungkin. Kayak tadi disebut dah, al-mumkinu huwallazi yajuzu alaihi al-wujud wal adamu. Yajuzu alaihi subutu wal intifa'. Tu orang panggil mungkin. Mungkin makhluk ni. Nah, makhluk ni mungkin ni dipanggil juga makhluk. Kenapa? Kerana iktibar benda kena jadi. Makhluk ni dipanggil juga alam. Kenapa? Kerana iktibar kata dia menjadi alamat, tanda kata kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi sebut mungkin ke makhluk ke alam ni hak tolak je sebenarnya, kena ke benda yang sama. Nama berbeza tu iktibar makna lain-lain. Adapun musamma, benda hak dipernama tadi hak tolak je tu. Kita ni mungkin. Kenapa? Kerana kita terima ada, terima tak ada, terima sungguh, terima tak. Kita ni dipanggil juga makhluk. Kenapa? Kerana kita dijadikan daripada tidak ada kepada ada. Kita ni juga dipanggil alam. Kenapa? Kita lah menjadi tanda bahawasanya ada Sang Maha Kuasa, iaitu Tuhan yang menjadikan. Itu jadi dalil alamat. Dah. Jadi mungkin ni al-mumkinu ataupun al-mumkinu tadi. Al-mumkinu huwallazi yajuzu alaihi al-wujud wal adamu, yajuzu alaihi thubutu wa intifa'u. Itu. Mungkin ni benda hak terima atas dia ada dan tiada, sungguh dan tidak. Terima. Kita dulu tak ada, terima tak? Terima. Memang dulu tak ada, sekarang ada, terima. Lagi akan tak ada, terima. Bermakna kita tu harus. Jadi kalau Tuhan ni wajib buat kita, mana kita ni wajib bukan harus. Itu orang panggil qalbul haqaiq tu. Qalbul haqiqah, bertukar hakikat. Kalau Tuhan ni wajib buat kita, wajib ni apa maksud? Wajib ni mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Benda hak tak boleh nak fikir dengan akal, nak kata tak ada, nak kata tidak. Lepas tu apa makna? Benda tentu sungguh, benda tentu ada. Benda tentu ada, benda tentu sungguh. Jadi kalau orang panggil Tuhan buat makhluk ni wajib, benda tentu ada, benda tentu sungguh, bermakna kita ni benda tentu sungguh. Mana tak terima nak kata tak ada. Itu orang panggil apa? Lang qalabal mumkinu wajiban.
Jadi tak ada surat beranak lah kitanya. Berat tu. Tu. Ada kata mustahil pula. Kalau mustahil tak ada lah kita sekarang ni. Tak ada ke? Ni duduk ngajar oleh-oleh ni. Demo 49 orang duduk tengok oleh-oleh ni. Tu kata ada. Nak makhluk ada, langit ada. Nak lembu kubah yaitik ada lah ke ni. Kalau mustahil ni apa makna mustahil? Mala yutasawwaru fil akli wujuduhu. Nah, tu perkara yang tidak boleh dipikir pada akal nak kata ada. Pihak ada tak boleh nak fikir. Mana? Benda tentu tak ada. Tak ada dengan makna tidak intifa'hu. Tu. Mana? Kalau Tuhan ni buat makhluk ni perkara tentu tidak. Lagi tak ada. Maka langkalabal mungkin nescaya bertukarlah orang panggil hakikat makhluk mungkin ni mustahil lah. Jadi mustahil. Tak ada lah makhluk ni. Betul kau tak ada makhluk ni. Nah kita tengok orang mata kepala, makhluk ni ada. Kalau orang panggil makhluk ni mustahil, mana makhluk ni tak ada sejak sedia lagi. Wazalika la yuqalu. Maka makhluk ni bertukar qalbul haqaiq tadi. Bertukar hakikat jadi wajib ke atau bertukar hakikat jadi mustahil ke, inilah yuqalu, tak boleh masuk akal, tak boleh kita nak terima dengan kepala otak yang sihat, yang segar molek tak boleh. Tu. Kalau wajib Tuhan buat makhluk, maka kita ni jadi wajib. Bila kita jadi wajib, tak terima nak kata tak ada. Mana tak ada surat beranak, tak ada surat kematian pun tak ada. Kenapa? Ada semua. Kenapa wajib Tuhan buat kita? Mana wajib-wajib ni tak terima nak kata tak ada. Benda tentu ada. Nah, gitu ke? Tak. Hakikatnya ada kelahiran, ada kematian. Menunjukkan makhluk ni terima ada, terima tak ada. Makhluk ni mungkin. Maka Tuhan buat makhluk ni harus juga bagi Tuhan. Gitu. Tidak wajib tak, tidak mustahil tak. Kalau mustahil pula kita ni ada. Mana tak ada kita. Lepas tu duduk cokoh dalam kamera, dalam video ni siapa? Nah, langit bumi ni gapo? Tak ada, tak wujud ni. Khayalan ke kau nak? Tak. Hak mengiktiqadkan makhluk ni orang panggil tak ada, hanya hanya khayalan. Itu orang panggil fuq saufastaiyah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang sufi pun tak iktikad benda ni tak ada. Ada. Pada mata zahirnya ada, wujud. Pada mata batin orang sufi tu orang panggil apa? Majaz. Nah, wujud makhluk ni hanya pinjaman. Sebenarnya wujud tu hanya Allah. Itu cara tasawuf lah. Ada pun puak-puak saufastaiyah, pada mata kepala ni khayalan, pegangan mereka, akal mereka, makhluk ni tak ada. Khayalan pun ni kipah duk musim molek, kita duk cakap molek. Kalau Tuhan ni mustahil buat makhluk, mana mustahil ada kita? Tak ada terus surat beranak. Jangan kata surat beranak dengan surat kematian. Kita sendiri pun tak wujud dah. Makhluk ni tak ada habis. Pas terima tak dengan kepala otak kita? Tak terima. Sedangkan dengan mata kepala kita dapat lihat musyahadah dengan mata kepala kita sendiri. Kita dapat lihat bahawasanya makhluk ni terima ada, terima tak ada. Ada kaya, ada miskin. Ada sangat kaya, ada sangat miskin. Bererti Tuhan buat semua tadi tu harus bagi dia. Bukan dia wajib dah. Bukan dia wajib dah. Maka iaitu wajib Allah Ta'ala buat makhluk, atau mustahil Allah Ta'ala buat tiap-tiap mungkin makhluk tadi tu. Mustahil. Itu mustahil. Tak terima dengan akal. Kalau terima dengan akal, akal tu gila lah. Tak terima dengan akal kita kata Tuhan wajib buat makhluk. Tak terima nak kata dengan akal kita, tak terima pada akal kita nak kata Tuhan ni mustahil buat makhluk. Tu maka iaitu mustahil, tiada harus itu. Mustahil tentu tidak, tiada harus itu. Tentu tidak, tiada harus. Lepas tu hak kita ni etikadnya apa? Harus semata-mata. Hanya harus selama-lamanya. Apa? Harus pada hak Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap mungkin yang baik atau yang buruk, atau meninggalkan memperbuat tiap-tiap mungkin yang baik atau yang buruk. Gitu. Itu ahli sunnah wal jamaah. Itu pegangan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Baik, habis itu
Kemudian kita akan sambung pula. Habislah tu. Cukuplah orang panggil 41 aqaid. Tu. Fahadhihi ihda wa arba'una aqidatan tata'allaku bil ilahi azza wa jalla bi maulana jalla wa azza. Dah. Inilah 41 pegangan yang kita pegang dalam hati kita sampai kita mati yang berhubung kait dengan ketuhanan Allah. Mana? Ishruna wajibatan, ishruna wajibatun, 20 yang wajib, wa ishruna mustahilatun, 20 yang mustahil, wa wahidun jaizatun, dan wa wahidatun jaizatun, dan satu yang harus. Jadi 20, 40. Satu yang harus jadi 41 aqaid. Wa qad tammal qismul awwalu min hadzal fanni wa huwal al-ilahiyatu au ar-rububiyyatu. Maka sesungguhnya telah sempurnalah kita memuzakarah bahagian yang pertama di dalam ilmu akidah ini, iaitu bahagian pertamanya ialah membahaskan tentang ketuhanan, ilahiyah au uluhiyah, rububiyah. Habis situ dah. Kemudian kita nak masuk pula nanti ni ialah hak tidak fardu ain dah ni. Yang tidak fardu ain apa? Iaitu mengetahui jenis-jenis sifat 20 hak kita belajar selama ni. Wujud satu tu apa nama dia? Kidam bakok mukhalafah qiyamu bi nafsi wahdaniyah, apa nama dia, kategori apakah sifat dia? Itu. Maka sebab tu kata musannif, ketahui olehmu sifat yang 20 itu terbahagi atas kategori jenis sifat. Terbahagi ni atas kategori jenis sifat. Ni tidak fardu ain, hanya kita tahu tu baguslah. Ni termasuk daripada perbahasan ulama kalam jugalah ni. Kalau ulama akidah tu cukup setakat tu. Jadi hati kita pun lega, i'tikad Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Menentu, Tuhan lah. Tuhan kita mesti ada, tak ada dia tak ada dia tentu tidak. Dia sedia tidak ada permulaan bagi ada, dia tidak ada akhir bagi ada, kekal. Gitulah. Kemudian nak tahu sifat ni sifat hal ke, sifat subutiyah ke, sifat wujudiyah ke, sifat apa amrun i'tibariyah ke, ni orang panggil termasuk daripada perbahasan sifat ilmu kalam. Adakah dia tu ghawami? Belum ghawami lagi, belum susah-susah, belum hak payah-payah lagi. Gitu. Maka sebab tu kalau kita tahu pun baik, bagus juga. Baik. InsyaAllah kita sambung semula pula. Ketahui olehmu sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Pertama, sifatun nafsiyatu. Sifat nafsiyah apa panggil. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.